Penguncupan keluaran dalam negara kasar KDNK sebanyak 3.4% pada suku keempat tahun 2020 akan melambatkan lagi negara mendapat status ekonomi berpendapatan tinggi. Menurut pensyarah kanan Putra Business School PBS, Universiti Putra Malaysia UPM, Profesor Madya Dr. Ahmad Razman Abdul Latif, ini berikutan penurunan kadar pendapatan negara kasar atau PNK per kapita dalam tempoh itu. Bila kita lihat indikator pendapatan negara kasar per kapita ini, kita mengaitkannya dengan sebagai status negara ekonomi berpendapatan tinggi. Kalau kita ingatlah pada tahun 2018 dulu, Bank Dunia pernah mengunjurkan Malaysia boleh akan mencapai status negara ekonomi berpendapatan tinggi ini dengan pendapatan per kapita sekitar $12,236 antara tahun mungkin seawal 2022. Jadi apabila kita melihat berlakunya penurunan pendapatan negara kasar per kapita ini daripada 45,000 kepada 40,000 ini menunjukkan kemungkinan ia akan orang kata melambatkan lagi usaha Malaysia untuk menjadi status negara berpendapatan tinggi. Dalam pada itu, beliau berkata adalah penting untuk kerajaan merapatkan jurang kekayaan rakyat bagi meningkatkan pendapatan negara kasar PNK per kapita. Ini kerana perkara itu penting untuk menghapuskan jurang kemiskinan atau kekayaan, khususnya apabila berlaku krisis ekonomi. Bagi saya, yang penting sekarang ini adalah untuk melihat bagaimana jurang kemiskinan ataupun jurang kekayaan antara yang T20 dengan juga B40 dan sebagainya itu dapat ditutup kerana apabila berlaku mana-mana krisis ekonomi, tak kira tahun 1998 ke 2008 ke dan sekarang pada tahun 2020-2021 ini, apa yang berlaku, yang kaya akan kekal kaya dan yang miskin akan sukar untuk meningkatkan pendapatan mereka. Disebabkan itu, apabila kita menyebut tentang apakah langkah kerajaan yang boleh dilakukan untuk membantu meningkatkan pendapatan negara kasar per kapita ini, saya lebih suka melihat dari segi merapatkan jurang kekayaan itu daripada hanya bergantung semata-mata kepada indikator PNK per kapita ini.